Assalamualaikum. Okey, baiklah kelas. Hari ini kita akan teruskan lagi bab 12, sukatan kecenderungan memusat. Yang ni adalah video bahagian yang ketiga. Okey, untuk video bahagian yang ketiga ini, kita ada 3 standard pembelajaran yang ingin dicapai iaitu 12.1.5, 12.1.6 dan juga 12.1.7. Sebelum cikgu teruskan, cikgu lebih suka imbas kembali apa yang kamu dah belajar. So, dalam sukatan kecenderungan memusat bagi 2 video yang lepas, untuk video yang pertama, kamu dah diajar mean, mode dan median. Untuk video yang kedua, kamu diajar tentang class mode. Class mode, apa yang dimaksudkan dengan class mode? Kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Kamu juga diajar tentang mean. Bagaimana mencari mean apabila diberi jadual kekerapan. Okey, mean adalah hasil tambah kekerapan darabkan dengan titik tengah. Bagaimana kita mencari titik tengah? Okey, titik tengah adalah had bawah tambah had atas per 2. Yang ni semua kamu dah diajar dalam video bahagian yang kedua. Baiklah, untuk video yang ketiga ini, kamu akan diajar 12.1.5 iaitu bagaimana kita nak memilih sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai. Yang tu yang kita nak belajar hari ini. Jadi, jenis data adalah penting. Okey, dan jenis data tu memainkan peranan apabila kita nak buat pemilihan sukatan kecenderungan. Ingatlah, sukatan kecenderungan kita ada 3 jenis iaitu mean, mode dan median. Bagaimana kita nak memilih? Okey. Kita akan pilih mean sebagai pilihan kita apabila yang melibatkan keseluruhan data. Apabila terdapat nilai ekstrim, mean kita takkan dapat bagi tafsiran yang tepat. Kerana nilai ekstrim itu mempengaruhi mean. Jadi maksudnya, kalau data yang diberi pada kamu tu ada nilai ekstrim, kita tak boleh pilih mean sebagai sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk data tu. Okey, bagaimana pula median? Median ni adalah sukatan kecenderungan memusat yang sesuai apabila terdapat nilai ekstrim. Mean kita tak boleh, tapi median kita boleh guna apabila terdapat nilai ekstrim. Seterusnya, mode. Mode ni paling sesuai apabila data yang digunakan adalah data kategori. Contoh kalau diberi pada kamu data mengenai item kegemaran atau item popular. So, antara mean, median dengan mode, kamu kena faham jenis data yang sesuai untuk ketiga-tiga sukatan kecenderungan memusat ni. Baiklah, kita lihat contoh 21 daripada buku teks kamu. Tentukan jenis kecenderungan memusat yang sesuai. Jenis sukatan kecenderungan memusat yang sesuai bagi situasi berikut. Kamu tahu sukatan kecenderungan memusat, dia ada 3 jenis yang kamu belajar. Dia ada mean, median dan juga mode. So, di antara mean, median dan mode ni, yang mana sesuai dengan situasi berikut? Situasi pertama, apabila diberi plot batang dan daun yang menunjukkan berat guli dalam 10 balang plastik. So, apabila kamu perhatikan data yang diberi, dia tidak mempunyai nilai ekstrim. Apabila tiada nilai ekstrim, sukatan kecenderungan memusat yang sesuai adalah mean. Kenapa kita guna mean? Sebab tiada data yang ekstrim. So, apabila tiada data yang ekstrim, kamu tahu ke apa yang maksudkan data ekstrim? Data ekstrim ni kelas adalah nilai yang kita kata nilai yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah berbanding nilai-nilai yang lain. Yang tu adalah nilai ekstrim. Tiada data yang mempunyai nilai ekstrim. Okey, seterusnya. Okey, diberi pada kamu piktograf. Ingat, bila diberi piktograf dan kita lihat dia ada perisa. Ni bermaksud data kategori.
Yang ni adalah data jenis data kategori. Apabila data kategori, yang sesuai adalah mood. Kita dah lihat tadi bagaimana kita nak menentukan data yang sesuai. Mood ni sesuai kenapa? Sebab data yang digunakan adalah data kategori. Ingat, bila ada data kategori macam ni, sukatan kecenderungan memusat yang sesuai adalah mood. Okay, next. Soalan masih lagi. Yang ketiga. Perwakilan yang digunakan adalah carta pie. Apabila kita melihat carta pie ni, kita tahu dia adalah kategori. Iaitu kategori buah-buahan kegemaran murid. Jadi, sukatan kecenderungan memusat yang sesuai adalah mood. Kenapa mood? Kan cikgu dah kata dia adalah data kategori. Okay, next. Okay, diberi carta palang kepada kamu yang menunjukkan masa bagi beberapa orang murid mengulang kaji. Kalau kamu perhatikan carta palang yang diberi ni, dia tiba-tiba mempunyai data ekstrim. Dia tiba-tiba ada data ekstrim. Yang mana dipanggil nilai ekstrim dalam data ni? Yang ni dipanggil nilai ekstrim. Kenapa nilai ekstrim? Sebab dia tiba-tiba je tinggi berbanding yang lain. Jadi kalau data yang diberi itu mempunyai nilai ekstrim, sukatan kecenderungan memusat yang sesuai adalah median. Median sesuai digunakan kerana terdapat nilai ekstrim. Kerana terdapat nilai ekstrim dalam perwakilan data. Seterusnya, apa yang kita ingin belajar hari ini adalah 12.1.6 mood, mean dan median daripada perwakilan data. So, apabila diberi perwakilan data kepada kamu, dia minta kamu cari mood, median dan mean. Okey, kita lihat soalan. Kita tengok contoh 22. Tentukan mood bagi setiap perwakilan data berikut. Okey, mood. Dia minta kamu cari mood. Apa yang dimaksudkan dengan mood? Mood adalah suatu set data yang mempunyai nilai paling tinggi kekerapannya. So, daripada carta palang di bawah, yang mana menunjukkan data yang paling tinggi. Kalau kamu perhatikan, yang ni adalah data paling tinggi. Jadi, mood dia adalah, kalau kamu perhatikan, okey, kedua-dua ni mempunyai data yang sama kan? 10. Jadi, kita ada dua mood di sini. Jadi, mood kita ni ada dua, iaitu pulau perhentian dan juga pulau langkawi. Maksudnya mood kita ada dua sebab dia mempunyai kekerapan yang sama iaitu 10. Paling tinggi 10. Okay, next. Piktograf. Okay, diberi piktograf pada kamu. Satu pelajar tu mewakili 3 murid. Satu gambar rajah mewakili 3 murid. Cuba tengok. Pisang, tembikai, durian, mangga. Dia mewakili, okey, piktograf yang ditunjukkan tu sama je bagi semua jenis buah-buahan. Jadi, di sini kita tahu tiada mood. Tiada mood sebab kalau kamu perasan piktograf ni semuanya sama sahaja kekerapan dia. Jadi, tiada mood yang ditunjukkan. Okey, kita lihat pula contoh 23. Carta palang menunjukkan komisen. Okey, ni carta palang. Dia menunjukkan komisen sekumpulan pekerja. Dia minta hitung mean, median dan mood komisen yang diterima oleh pekerja itu dalam seminggu. So, dia minta kamu kira mean, mood, median. Kamu semua dah belajar dalam video bahagian pertama. Okey, tapi kita try buat. Mean. Macam mana nak kira mean? Okey. Yang ni komisen. RM30 berapa kekerapan dia? 4. RM31 kekerapan dia 5. 32 kekerapan dia 9.
33 kekerapan dia 7. 34 kekerapan dia 4, 35 kekerapan dia 1. So, bagaimana kita nak mencari min? Kita mesti darabkan. 4 darab 30 tambah 5 darab 31. Okey, sorry, Sat. Cikgu nak padam. Okey. 4 darab 30 tambah 5 darab 31 tambah 9 darab 32 tambah 7 darab 33 tambah 4 darab 34 tambah 1 darab 35. Bahagikan. Kita nak bahagi berapa ni kelas? Kita perlu bahagikan jumlah kekerapan tu. Maksudnya 4 tambah 5 tambah 9 tambah 7 tambah 4 tambah 1. Okey, ambil kalkulator. Cikgu bagi masa untuk kamu. Tekan kalkulator yang atas tu dapat berapa? Okey, kamu akan dapat RM965. Bahagi yang bawah ni, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 30. So, 965 bahagi 30, kamu akan dapati RM32.17. Yang ni adalah min kita. Seterusnya, dia minta kamu cari median. Median, macam mana nak cari median apabila diberi data jenis macam ni? Ingat, ha? So, soalan yang kedua, dia minta kamu cari median. 30 adalah data yang genap. So, bagaimana kita mencari median bagi data yang genap? Kita mengambil purata data ke 30 bahagi 2. Dan 30 bahagi 2 tambah 1. So, kita mengambil purata data ke 30 ni maksudnya bilangan kekerapan kita. Apabila genap, kita menggunakan formula yang ni. Kamu rujuk balik nota sebelum ni. So, 30/5 adalah data ke purata data ke-15 dan 16 yang kita perlu sekarang ni. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 9. 9 tambah 9, 18. Bermaksud, data 15 dan data ke-16 berada di 32. Jadi, kita ambil. Data ke-15, 32. Data ke-16 juga 32. Kamu boleh faham kenapa cikgu ambil 32? Sebab data ke-15 dan data ke-16. Ni data 1, 2, 3, 4. Ni 1, 2, 3, 4. Kat sini 5, 6, 7, 8, 9. Kat sini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, data ke-15 dengan 16 berada di palang yang ni. Iaitu 32. Jadi, 32 tambah 32 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab kita nak purata. Jadi, 32 tambah 32 bahagi 2, kamu akan dapat. Okey, cikgu sambung di sini ya. Kamu akan dapat 64 bahagi 2 iaitu RM32 sebagai median. Jadi, mood kamu, soalan A dia minta min. Okey, min. Kita dah cari median. Seterusnya kita nak cari mood. Okey, cikgu tukar pen. Seterusnya kita nak cari mood.
Mod apa? Mod adalah kekerapan paling tinggi. Jadi mod kita di sini adalah RM32. Okey, ni adalah cara untuk kita jawab soalan A. Okey, masih lagi contoh yang sama, cuma soalannya adalah soalan B. Hitung pecahan pekerja yang menerima komisen kurang atau sama dengan 32. Pecahan pekerja. Dia minta pecahan. Dia minta pecahan pekerja yang menerima komisen kurang atau sama dengan 32. Bermaksud ni kita ambil yang ni. So, 4, 5, 9. Jadi macam mana nak buat? 4 tambah 5 tambah 9. Sebab dia nak pecahan, bermaksud kita mesti perkan dengan jumlah keseluruhan, iaitu 30. Jadi berapa jawapan kita? Apabila kamu guna kalkulator, dia dah kecilkan untuk kamu, kamu akan dapat 3/5. Itu jawapan dia. Seterusnya, kita lihat contoh 24 daripada buku teks kamu. Okey, diberi satu jadual pada kamu. Ni adalah jadual kekerapan. Dia kata jika min bilangan kesalahan ejaan murid itu ialah 22.4. Hitung nilai bagi X. Dia minta kamu hitung nilai X. Cuba lihat X tu berada di mana. X berada di sini. Untuk yang mana? Untuk nombor 2 ni. Kita tahu bila kita mencari min. Min adalah data darabkan dengan kekerapan. Hasil tambah data diberi darabkan dengan kekerapan. Maksudnya 0 darab 4, 1 darab 8, 2 darab X, 3 darab 16, 4 darab 5, 5 darab 4. Bahagikan dengan bilangan murid. Bilangan murid yang mana? Yang ni. Jadi kita kira. Min sama dengan 0 darab 4 tambah 1 darab 8 tambah 2 darab X tambah 3 darab 6 tambah 4 darab 5 tambah 5 darab 4. Bahagikan dengan yang mana kelas? Bahagikan dengan bilangan murid. 4 tambah 8 tambah X tambah 6 tambah 5 tambah 4. So, berapa? Jangan lupa, kat situ kita ada X. Okey, samakan dengan berapa? Min dah diberi dalam soalan, iaitu 2.4. Okey, kita cuba sama-sama. Okey, 0 darab 4, 0. Tambahkan 1. Okey, kamu hanya darab tambah mana yang ada nombor sahaja. Okey, cuba buat. Gunakan kalkulator. Kamu akan dapati dia adalah 66. 66 tambah 2 darab X adalah 2X. Bahagikan dengan, okey, berapa semua sekali? Tambahkan kecuali X. 4 tambah 8 tambah 6 tambah 5 tambah 4. Kamu akan dapati 27 tambah X. Samakan dengan jumlah min kita, iaitu nilai min kita 2.4. Seterusnya, apa yang kita nak buat? Kita ada X. Kita mencari nilai X. Seterusnya, apa yang kita perlu buat adalah apa yang ada di bawah ni, kita perlu naikkan ke atas dengan menjadikan dia operasi darab. Jadi, 66 tambah 2X sama dengan 2.4 ni kena darabkan dengan 27 tambah X. Jadi 66 tambah 2X sama dengan 2.4 darab 27 berapa?
2.4 darab 27, kamu akan dapat 64.8. Okey. 2.4 darabkan dengan X. Kamu akan dapat 2.4X. Sekarang ni kita dah ada satu persamaan yang straight. Dia tak ada pecahan dah. Jadi kita nak pindahkan apa yang ada X ni ke sebelah kiri. Jadi apa yang kita buat? Okey, 66. Yang nombor kita pindah ke sebelah kiri. Nombor kita pindah ke kanan. Okey, cikgu buat step by step lah. 66 tambah 2X tolak 2.4X sama dengan 64.8. Okey, 66 ni cikgu nak pindah. Jadi, yang tinggal adalah yang ni. 2X tolak 2.4X. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif 0.6X sama dengan, okey, yang ni 66 ni bila pindah sana dia akan jadi tolak. 64.8 tolak 66. 64.8 tolak 66. Kamu akan dapat negatif 1.2. Jadi negatif 0.6X. Kita nak X. Kita akan bahagi negatif 1.2 bahagi negatif 0.6. Jadi nilai X kita di sini adalah sama dengan 3. Okey, kita sambung untuk soalan ni. Masih lagi contoh keempat, soalan B. Jika median bagi taburan kekerapan itu ialah 3, nilai maksimum bagi X. Dia bagi pada kamu kalau median tu 3. Bagaimana mencari median? Median adalah nilai yang berada di tengah. Median ialah nilai di tengah. Maksudnya nilai di bahagian tengah-tengah bagi data ni adalah 3. Tu kamu kena tahu. Jadi untuk jawab soalan ni, kita kena susun data yang diberi. Susun. Kalau kosong dia ada 4. Jadi kita susun lah. 0, 0, 0, 0. Dia mesti ada 4. Dan kita susun. 1 dia ada 8. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Dia mesti ada 8. Okey. Seterusnya, nombor 2. Nombor 2 kita tak tahu. Dia adalah X. 2 kita tak tahu dia adalah X. Okey. Seterusnya kita tahu 3 mesti median. Jadi 3 yang pertama tu kita anggap dia sebagai median. Jadi 3 seterusnya, 3 dia ada 6. Dan 3 yang seterusnya ada 5. 4 dia ada 5. So 4, 4, 4, 4, 4. Dia ada 5. 5 dia ada 4. 5, 5, 5. Okey, dia ada 4. Dia menganggap 3 adalah median. Maksudnya 3 ni data yang berada di tengah-tengah. Keseluruhan bilangan murid ni, kita tahu berapa? Kita tahu tak berapa keseluruhan? Tak tahu sebab X tu kita tak tahu nilai dia. Tapi dengan menganggap 3 ni sebagai median, bermaksud data sebelah kiri adalah sama dengan data sebelah kanan. Jadi 4 tambah 8 tambah X mesti sama dengan 5 tambah 5 tambah 4. 4 tambah 8, 12. Jadi 12 tambah X sama dengan 5 tambah 5 tambah 4, 14. Jadi nilai X kita adalah 14 tolak 12. X kita adalah 2. Daripada sini kita tahu nilai X kita adalah 2. Okay, next. Soalan seterusnya dia kata, jika mod bagi kesilapan ejaan yang dilakukan oleh murid ialah 2, tentukan nilai minimum yang mungkin bagi X.
Jika mode, kamu tahu ke mode tu apa maksud dia? Mode adalah data yang mempunyai kekerapan paling tinggi. Data yang mempunyai kekerapan paling tinggi. Dia kata mode adalah 2. Dia kata kalau mode tu adalah 2, berapakah nilai minimum yang mungkin bagi X? Jadi, kita lihat 4, 8, 6, 5, 4. Apa paling tinggi? Yang paling tinggi dalam bilangan murid ni 8. Jadi, untuk menjadikan 2 tu sebagai mode, X ni mesti lagi tinggi daripada 8. Jadi, apa lagi tinggi daripada 8? Lagi tinggi daripada 8 adalah 9. Tu cara dia. Okey, untuk 12.1.7 ni adalah standard pembelajaran kamu yang terakhir. Sukatan kecenderungan memusat dalam membuat ramalan, membentuk hujah dan membuat kesimpulan. Jadi apa benda sebenarnya ni? Okey. Dia kata dalam membuat perbandingan atau pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai, kepentingan julat juga harus diambil perhatian. Julat juga harus diambil perhatian. Maksudnya selain daripada mean, mode, median, julat juga harus diambil perhatian. Ingat ya, sukatan kecenderungan memusat ni kita ada 3, iaitu apa? Mean, mode, median. Maksudnya selain daripada 3 ni kita juga perlu pertimbangkan julat. Okay, kita lihat contoh 25. Okay, ambil masa kamu untuk baca. Okay, dia kata Cikgu Rahman ni nak pilih wakil sekolah antara Ramesh dan Khairil. So, antara Ramesh dengan Khairil, macam mana kita nak pilih antara dua orang ni? Kita cuba lihat mean score yang diorang dapat. So, mean score bagi Ramesh ni dia punya keputusan adalah 116, 118, ini. Jadi, tambahkan bahagi 5. Jadi, skor mean Ramesh 170. Skor mean bagi Khairil. Tambahkan apa yang Khairil dapat, bahagi 5. Marks, okay, sama dengan Ramesh. Jadi, di sini didapati mean bagi Ramesh dan Khairil adalah sama. Jadi, mean tak boleh digunakan dalam membuat keputusan pemilihan wakil sekolah. Di sinilah julat akan digunakan. So, kita lihat julat balingan Khairil. Julat ni maksudnya kamu ambil skor paling tinggi, tolakkan dengan skor yang paling rendah. So, kita melihat julat balingan antara Ramesh dengan Khairil. Kenapa julat Khairil ni tinggi? Sebab skor dia mempunyai nilai ekstrim. Nilai paling rendah dia tu 75. Sebab itulah julat dia terlalu tinggi. Julat Ramesh 93. So, daripada sini sebenarnya kita dah boleh buat keputusan siapa yang akan wakil sekolah. Sebab julat dia paling rendah, jadi Ramesh adalah sebagai wakil sekolah. Okay, kita lihat pula contoh seterusnya, iaitu contoh 26. Cikgu Johan membentuk 3 pasukan bola keranjang. Jadual di bawah menunjukkan jumlah jaringan yang dibuat oleh pasukan tersebut dalam 5 pertandingan. Okay, dia bagi jadual pada kamu. Soalannya, kamu ingin menyertai salah satu daripada pasukan dengan mengambil kira mean. Jadi, dia minta kamu kira mean pasukan mana yang akan kamu sertai. Jelaskan jawapan dengan menunjukkan jalan kerja. Jadi, kita perlu cari mean untuk kijang, harimau, seladang. Mean kijang, mean harimau, mean seladang. Cuba perhatikan mean untuk ketiga-tiga pasukan. Yang mana paling tinggi? Mean yang paling tinggi adalah mean harimau. Jadi, kita dah tahu kumpulan mana kita nak sertai.
Pasukan harimau akan dipilih kerana mempunyai min yang paling tinggi iaitu 75.8. Masih lagi contoh yang ke-26, cuma soalannya yang kedua. Jika anda mengambil kira median, pasukan mana yang anda akan pilih? Median apa? Median adalah data yang berada di tengah-tengah. Okey, kita lihat median bagi kijang. Data tu, apabila kamu mencari median, data perlu disusun secara menaik. Jadi, data untuk pasukan kijang ni, median dia berada di tengah-tengah adalah 88. Data bagi harimau, median dia adalah 87. Cikgu dah susun siap-siap ni. Pasukan seladang, median dia adalah 80. So, antara 88, 87, 80, mana median paling tinggi? Paling tinggi adalah pasukan kijang. Kenapa kita nak pilih dia? Sebab median paling tinggi. Okey, kita lihat lagi contoh 26. Masih lagi soalan yang sama, cuma pecahan B. Jika Cikgu Johan diminta untuk mengemukakan laporan pencapaian pasukan harimau kepada pengetua, sukatan kecenderungan memusat yang manakah yang sepatutnya dipilih oleh Cikgu Johan? Okey, so mana? Sukatan memusat yang mana sesuai yang akan dipilih oleh Cikgu Johan? Sukatan memusat kita ada berapa? 3. So, antara min, median dan mode, agak-agak kamu yang mana Cikgu Johan akan guna untuk bagi laporan? Kita akan pilih min. Kenapa? Sebab min ni akan menggunakan keseluruhan data dalam jadual. Maksudnya, kenapa keseluruhan data? Sebab apa? Sebab apabila harimau, min tu kita mesti tambah. 50 tambah 90 tambah 65 tambah 87 tambah 87. Maksudnya kita menggunakan semua data. Selain daripada itu, min juga sesuai digunakan kerana tiada nilai ekstrim. Okey, itu jawapan untuk soalan B. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Tahniah sebab kamu hadir hari ini. Okey, jadi untuk bab 12 kita dah habis. Jadi video 1, 2, 3 yang cikgu dah sediakan tu adalah nota keseluruhan untuk bab 12. Jadi jangan lupa salin nota daripada video yang ketiga ini. Jangan lupa isi kehadiran. Okey, selain daripada tu cikgu ada homework untuk kamu. Jom cuba 12.1 muka surat 268 daripada buku teks kamu. Cikgu nak kamu buat nombor 3, 4, 5, 6, 9, 12, 9, 11, 12, 13, 14. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 soalan. 9 soalan ni simple sahaja. Jangan risau. Nampak je banyak tapi jawapan dia simple je. Jadi untuk memudahkan kamu, cikgu bagi kamu photostat. Okey, cikgu bagi kamu photostat soalan daripada buku teks. Tampalkan daripada buku nota kamu dan cuba jawab. Kita akan bincang jawapan untuk homework ni pada perjumpaan seterusnya. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap video ini bermanfaat pada kamu. Kamu faham dengan apa yang ingin cikgu sampaikan. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.